بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Demi waktu pagi ketika matahari sedang naik ke ufuk langit, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu ada meninggalkan kamu dan Dia tidak sekali-kali meninggalkan kamu, dan pula Dia tiada benci kepada kamu, dan sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada kamu. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan kamu kurniaan, lalu kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatikanmu sebagai seorang yang yatim, lalu Dia melindungi dirimu, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Dia memberikan kamu petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kamu kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu mengherdiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu sentiasa menyebut-nyebutnya, iaitu bersyukur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang ke studio bagi kumpulan Perkep Cawangan Ibu Pejabat Batalion yang kelima Pasukan Gerakan Am Simpang Renggam Johor. Betul? Okey. Saya mengharapkan perempuan, tuan-tuan, saya sebut perempuan dulu sebab perempuan ramai. Tuan-tuan sikit. Selesa selama kita berada di dalam studio ni untuk sama-sama kita menikmati kuliah kita yang kita hidangkan pada pagi ini. Saya harap tidak ada yang ada masalah. Ada masalah? Masalah pun kalau ada masalah mengantuklah. Sebab kita malam tadi kita datang daripada Simpang Renggam pukul 12 ya. Naik bas, ada yang tak tidur. Jangan pula ambil kesempatan nak tidur. Lepas ni kita tidur. Ya. InsyaAllah tajuk kita nak bincang hari ini ialah akibat dendam. Akibat dendam.
tahu kan dendam? Semua orang tahu dendam. Budak kecil pun tahu dendam. Kesan dendam ini sangat berbahaya pada diri sendiri dan sangat berbahaya pada orang lain. Tajuk kita hari ini ialah kesan dendam. Baik. Mula-mula saya nak memperkenalkan apa itu dendam. Dendam adalah rasa tak puas hati. Bermula daripada perasaan tak puas hati seseorang kepada seseorang yang lain, maka apabila dia tidak dapat memenuhi kehendaknya ataupun dia tidak dapat membalas perbuatan orang terhadapnya, maka dia akan simpan di dalam hati sebagai dendam. Yang bahayanya sebab dia simpan di dalam hati. Dendam dia duduk dalam hati, dia bukan duduk dalam perut. Dalam perut senang kita nak keluarkan. Minum air banyak-banyak dia keluar. Tapi dia duduk dalam hati. Macam mana nak keluarkan dendam kalau dia duduk dalam hati? Bukan senang. Minum air banyak pun dia tak keluar. Maka untuk itu kita harus berhati-hati. Kerana dendam ni dia makan diri. Kalau nak simpan dalam hati, simpanlah benda yang boleh membawa kebaikan kepada diri kita. Jangan simpan benda yang boleh makan diri kita. Ramai orang mati kerana dendam. Ramai orang yang sakit kerana dendam. Sama ada dia kerana menahan dendam ataupun menjadi mangsa orang dendam. Boleh faham kan dendam kan? Baik. Bagi memulakan program kita, saya mulakan dengan soalan. Siapa nak tanya soalan dulu? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nuriah binti Husin daripada Perkap Cawangan Ibu Pejabat Batalion 5 Pasukan Gerakan Am Sempang Renggam. Ya. Saya ingin bertanya dengan Ustaz, adakah dendam itu hanya berlaku di kalangan manusia sahaja? Okey, soalannya baik. Apakah dendam ni hanya manusia je yang ada sifat dendam? Sebenarnya dendam ni haiwan, binatang ada sifat dendam. Jin, syaitan, iblis ada sifat dendam. Pernah dengar binatang dendam? Binatang. Kita bunuh anak dia, dia cari kita. Tak kira lah binatang apa, ular ke, anjing ke, lembu ke, kerbau ke, ayam ke. Dia ada sifat marah, sifat dendam dia. Dia kenal tahu kita. Orang lain datang dia tak marah. Kita datang dia marah. Sebab mungkin kita pernah ambil anak dia. Sebab tu nak ambil anak binatang pun kena ambil kira. Takut dia ada sifat marah, sifat dendam. Maknanya dendam bukan sekadar berlaku di kalangan manusia. Yang paling bahaya sekali ialah dendam di kalangan jin, iblis. Iblis, jin kalau dia dendam, dia akan cari kita, dia tak lepas kita. Sebab tu kenapa saya kata bahaya? Sebab dia mempunyai kelebihan tertentu. Kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Dia boleh masuk dalam badan kita. Kita tak boleh masuk dalam badan dia. Dia boleh ganggu pandangan mata kita. Kita tak boleh ganggu pandangan mata dia. Dia boleh ganggu pendengaran kita bagi tak dengar. Kita tak boleh ganggu dia. Dia boleh ganggu suara kita, tak bagi keluar suara. Dia boleh ganggu perut kita bagi sakit. Dia boleh ganggu tangan kaki kita, tak boleh angkat. Sebab tu kalau dia dendam, susah. Sebab tu Nabi memberi satu garis panduan hidup yang selamat. Antaranya apa? Kita tak boleh curah air panas dalam sinki rumah kita. Takut ada jin duduk main dalam lubang sinki tu. Kita pergi curah, kena anak dia. Melecur anak dia. Dia marah kita. Dia marah itu, dia tolak kita dalam bilik air, jatuh kita dalam bilik air. Patah tangan, patah kaki, pecah kepala. Yang dendam ni, jin-jin yang dendam ni, dia nak balas dendam dia, selalunya dia tunggu dalam bilik air. Tu akibat dendam, jin, bahaya. Sebab tu nak surah air panas dekat longkang ke, dekat sinki ke, bagi tahu dulu. Oi. Orang di sana. Orang di sana, orang di sini nak curah air panas. Siapa ada dalam lubang ni, tolong keluar, bagi tahu dia, ya. Ada pernah buat macam tu? Balik ni buat. Oi, orang di sana. Orang di sini nak curah air panas. Tolong ke tepi. Baru dia tepi, dia tahulah. Dia ucap terima kasih kerana bagi tahu. Ya.
kena bagi tahu. InsyaAllah lepas ni kita sambung sikit lagi berkenaan dengan dendam iblis ni, ya. Kita sambung sekejap insyaAllah. Mudah-mudahan selepas ni kita dapat ke udara lagi. Alhamdulillah, kita ke udara lagi. Baik, saya nak sambung sedikit lagi berkenaan dengan apa yang saya sebut tadi, iaitu dendam jin, syaitan, jin dan syaitan. Dia sebenarnya suka sangat duduk tempat-tempat macam tu. Tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang sulit-sulit macam tu dia suka duduk. Jadi sebab tu kalau rumah kosong ke, kita masuk, jangan masuk macam tak ada apa-apa. Bagi salam dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau dia ada, dia larilah. Rumah orang. Tapi kalau kita masuk bodoh itu, dia tahu, tu kawan aku. Tak boleh. Walaupun rumah kosong, tak ada orang, kita bagi salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak masuk. Dia tahu, ada orang. Rumah ni orang punya. Dia tak terasalah dia punya. Bila kita masuk tak bagi salam, dia ingat kita masuk rumah dia. Sebab dia masuk dulu pada kita. Kita pun masuk-masuk terpijak anak dia pula. Tak pasal-pasal bengkak kaki. Pergi hospital. Doktor kata tak sakit pun ni awak ni. Rupanya pijak anak orang. Pijak anak jin. Pijak anak jin dia dendam. Dia ikut kita. Dia buat macam-macam. Dia tolak kita. Jatuh tangga. Pecah dari. Sebab tu orang dulu-dulu minta maaf. Salah tak kita minta maaf dengan jin? Kan? Dia minta maaf. Saya minta maaf lah kalau saya terpijak, saya tak nampak. Boleh, tak apa. Ada orang kata, tak boleh tu. Syirik tu, cakap macam tu. Syirik apa? Bukan kita sembah dia. Kita minta maaf dekat dia sebab kita tersepak dia. Setengah orang dia kata, mana boleh cakap macam tu? Syirik. Syirik ni kita sembah dia. Ni bukan kita sembah dia, kita minta maaf dekat dia. Sebab kita tersepak dia, terpijak dia. Boleh faham tu? Orang dulu-dulu pandai. Orang dulu-dulu dia nak masuk hutan kan. Dia minta tumpang lalu ni. Penghuni di sini. Sebab kami nak masuk, nak buat kerja kat sini. Betul lah tu. Sebab kita jangan fikir makhluk manusia saja. Makhluk manusia ni banyak mana sangat berbanding dengan makhluk jin yang tak nampak. Lagi banyak jin ni. Kalau manusia ada sifat marah, sifat dendam, jin pun ada sifat marah, sifat dendam. Jangan pula nanti balik rumah semua minta kebenaran pula. Masuk bilik, minta kebenaran masuk ni. Taklah kan. Tengok tempat yang jarang-jarang kita pergi, dia ada tempat tu. Tempat kita selalu ada, tempat kita semayang. Dia jarang duduk tempat macam tu. Baik, kita pergi pada soalan lain. Ada siapa nak tanya soalan? Sila. Sila Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bagaimana cara untuk kita menghapuskan dendam? Nak menghapuskan dendam. Okey, terima kasih. Bagaimana cara untuk menghapuskan dendam? Dendam ni saya kata tadi jangan simpan dalam hati. Sebab dia rosak hati. Dia makan hati. Dia boleh menyebabkan hati kita ni sakit. Cara nak buang sifat dendam ni, kita kena banyakkan zikir-zikir. Zikir yang boleh menghapuskan dendam ni di antaranya buat macam ni. Baca Ya Allah 3 kali. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kemudian Ya Latif 100 kali. Cara dia, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Latif, 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 Ya Latif. 100 kali Ya Latif, 3 kali Ya Allah. InsyaAllah dia akan hilang sikit, hilang rasa dendam tu. Lupa dah nak marah tadi, lupa. Kalau rasa tak hilang lagi, baca lagi, ulang lagi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. 100 kali. Tak hilang lagi, baca lagi. Sampailah dia rasa tenang. Bila dah rasa tenang, itu maknanya dendam itu sudah terkeluar daripada hati kita. Jangan simpan tau. Setengah tu, tak apa, I takkan lupa you, I akan ingat sampai mati. Apa benda tu? Apa dapat? Yang kita ingat sampai mati tu buat apa? Ada benda yang boleh kita ingat sampai mati. Qul huwallah boleh lupa. Pasal apa yang macam tu tak ingat sampai mati? Qul huwallahu ahad. Kul tak ingat. Sebab lupa, jarang baca. Benda-benda yang macam tu jangan lupa. Yang jangan ingat tu, ini dendam, jangan ingat. Yang kedua,
dia kena rajin kita sentiasa ziarah orang sakit dan orang meninggal. Kita kena rajin ziarah orang sakit dan orang meninggal. Dia mendatangkan keinsafan. Kita tengok orang sakit, kita rasa insaf. Kita tengok orang meninggal, kita rasa insaf. Kita pergi ziarah kubur, pusara, kita rasa insaf. Mana ada orang pergi ziarah kubur tak insaf? Dia pergi tengok kubur. Yang mati-matilah, yang hidup kena hidup. Tak boleh begitu. Kita kena fikir, ya Allah, aku esok akan mati macam ni. Aku akan ditinggalkan seorang diri dalam kubur macam ni. Itu baru datang keinsafan. Maka segala dendam, segala nak marah tu dia akan luntur bila kita selalu ke situ. Ni ajak pergi tengok orang sakit, tak nak. Ajak ziarah orang meninggal, tak nak. Ajak pergi ziarah kubur, tak nak. Jadi hati kita sentiasa keras. Yang ketiga, kena banyak menangis. Orang banyak menangis, hati dia lembut. Orang banyak menangis, hati dia lunak. Orang banyak menangis, dia akan menghilangkan sifat-sifat kotor dalam hati dia. Sebab tu air mata ni dia keluar daripada lubuk hati. Air mata tu dia mengeluarkan kekotoran dan daki-daki yang ada dalam hati. Dia keluar bersama air mata. Boleh buat menangis? Tak boleh. Buat menangis tak boleh. Sebab menangis ni sudah tentulah datang daripada hati. Sebab tu orang panggil lubuk hati. Lubuk ni tempat berisi air. Kita tak tahu mana duduk lubuk hati ni. Dalam sungguh. Sebab tu kalau kita operate orang, doktor operate orang, suruh doktor tunjuk kat mana air mata duduk. Air mata duduk kat mana? Datang daripada mana air mata tu sampai secawan lebih ketika suami kita meninggal. Dan ketika isteri kita meninggal. Keluar secawan air mata. Punya menangis. Mana datang air tu? Kalau buka hati kita tak nampak pun air secawan dalam tu. Rupanya air mata tu datang dari perahan seluruh air-air yang terdapat di dalam sanubari kita. Dia keluar. Sebab tu air mata ni bila keluar, dia boleh mengeluarkan pula air mata orang lain. Kan? Kita menangis. Orang tengok tu nangis juga. Power dia kan. Dengan kita menangis tu menyebabkan orang lain boleh menangis. Dengan menangis tu menyebabkan duit dalam poket suami kita boleh keluar. Boleh terkeluar duit dengan menangis tu. Kalau tak menangis tak keluar duit. Power tak? Power air mata kita ni kan. Bang, pinjam duit 100. Mana ada duit? Tak keluar kan? Tak ada power. Pergi masuk bilik, keluarkan air mata. Abang. Ada pun ni. Tak sebut pun nak duit, dia keluar duit. Nah, jangan nangis ambil duit. Baru nangis berhenti. Dapat 100. Tiap kali nak duit, kena nangis. Beratlah kan? Beratlah. Itu dia. Itu benda dia. Duduk dalam lubuk hati. Sebab tu hati ni simpan benda yang elok-elok je. Jangan simpan benda-benda tak elok. Dia merosakkan hati kita. Tu yang jadi garang, jadi sombong, jadi bongkak, jadi bengis. Semua tu terbit daripada hati. Sebab dalam hati kita ada benda kotor. Iaitu dendam. Jangan simpan. Okey, soalan lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haziza Baba. Ya. Apakah akibat yang paling berbahaya terhadap orang yang menyimpan dendam dalam dirinya? Oh ya Allah. Kesan daripada kita simpan dendam dalam diri ini, antaranya hatinya tak akan tenang. Percaya tak cakap saya? Kalau kita boleh maafkan orang yang kita nak marah tu, baru boleh tenang. Lagi kita tak maafkan dia, kita tengok rumah dia, kita sakit hati. Tengok kereta dia, kita sakit hati. Tengok anak dia, kita sakit hati. Kita tengok dia, lagilah sakit hati. Kita tengok slipper dia. Kita nampak kita pergi kat surau, tengok, Allah, slipper dia ada sini. Kita tak jadi naik surau. Sakit hati. Nampak tak? Punyalah susah. Kerana itu kesan dendam. Bahaya kesan dendam. Nak pergi mengaji ni, tengok slipper dia ada. Balik terus. Ya Allah. Jangan. Itu akibat dia. Yang kedua, rezeki susah datang. Orang ada sifat dendam ni, dia nak buat kerja tak boleh. Di tengah-tengah buat kerja teringat orang tu. Potong tangan. Tengah potong bawang, potong tangan. Geram kat orang tu, potong tangan dia. Jadi, nak pergi kerja, malas. Nak pergi kerja malas.
Nak buat apa pun tak nak. Dia ingat dendam dia. Ingat nak marah dia. Ish, ya Allah. Tapi tak semudah itu nak buang dendam macam tu. Bukan boleh macam kita buang baju daripada badan. Buka, sangkut. Buka, masuk tong. Tak macam tu. Sebab itulah tadi, soalan yang tadi tu, cara nak buang tu. Nak urut dada macam tu tak keluar. Ambil air basuh tak cuci. Tak cuci. Dia duduk di dalam. Sebab tu kena banyakkan menangis. Kalau kita tak boleh keluarkan, ya Allah, tolonglah ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada sifat dengki ni, sifat dendam ni, ya Allah, aku tak nak simpan dalam tubuhku, ya Allah. Dia kena menangis. Keluar air mata baru tenang. Kita nak mahu orang kalau menangis kan boleh tenang kan? Kita senang buat contoh orang yang paling dekat dengan kita, suami kita kalau isteri. Kalau isteri pula, suami, kalau suami isteri. Nak marah dia kita takut kena marah balik. Ada orang macam tu. Bila kita marah dia marah kita balik. Jadi cara nak selesai masalah tu nangis lah. Bila nangis, tenang. Boleh masak nasi, boleh goreng lauk. Lagi tak nangis, tak boleh masak nasi. Tak boleh goreng lauk. Sebab tak boleh nak buat kerja. Menggigil. Tak ada tenaga. Semua ada. Kena banyak menangis. Buang sifat tu, jangan bagi ada. Yang ketiga, orang yang simpan sifat dendam ni, harta dia akan kehabisan. Harta dia akan kehabisan. Sebab dia sanggup buat apa saja untuk mencapai hasrat dendam dia. Kalau orang kata, awak bagi saya 10,000, saya boleh buat bagi dia, sihir dia sampai mati. Kalau orang minta duit saja-saja minta, kita sanggup bagi tak? Mak kita minta 10,000 nak pergi Mekah, boleh bagi? Mak, saya pun tak ada duit, mak. Nak pergi Mekah. Sanggup tak beli barang emas kerana sayang duit. Tapi kalau nak balas dendam, Tok Bomo tu kata, bagi saya 10,000, saya sihir orang tu. 20,000 pun saya bayar. Betul tak? Macam punah dendam. Yeah. Itulah dia, nak cerita bagi. Sebab tu dendam jangan bagi ada. Agak bertitik, satu titik, padam. Sapu buang. Jangan bagi ada langsung. Kesan dia berbahaya. Kesan dia sangat berbahaya. Ya? Okey, kita rehat sekejap. Lepas ni kita sambung balik. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita meneruskan program ilmuwan tanyalah ustaz pada pagi ini. Baik, kita nak mulakan dengan soalan kali ini. Siapa nak tanya soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, sila. Saya Ruhayati binti Ismail. Ya. Di manakah tempat yang paling sesuai untuk kita meletakkan dendam? Terima kasih Ustaz. Dendam ni boleh juga, tapi kena letak di tempat yang sesuai. Dendam ni adalah fitrah manusia. Benda itu sifat perangai manusia. Tapi bila kita letak di tempat yang tak kena, dia makan diri kita. Kalau kita letak tempat yang kena, memajukan diri kita. Kita jadi maju, kita jadi berjaya. Contoh, bagi meletakkan tempat yang bagus tu, macam mana dendam untuk membuktikan kebenaran. Orang kata kita ni buat benda tak betul lah. Jadi kita pun tertekan, dendam. Aku nak buktikan bahawa benda ni aku tak buat. Kita nak buktikan benda ni kita tak buat. Contoh, orang tuduh kita ambil barang. Mana tahu kita duduk dengan mak mentua. Mak mentua pula tak orang suka kat kita. Barang emas dia hilang. Yang ambil tu anak dia. Oleh kerana anak dia sayang, dia tak tuduh anak dia. Oleh kerana menantu dia tak sayang, dia tuduh menantu dia. Mudah tuduh orang tak sayang. Kalau orang tak sayang ni, kita basuh gelas, bunyi tang. Nak perhabis harta benda aku ke? Tu kalau menantu tu dia tak sayang. Kalau anak yang dia sayang atau menantu yang dia sayang, pecah gelas tu pun, dia kata jangan. Tinggal bagi mak kutip. Mak kutip. Tak takut menantu dia kena kaca. Nampak beza tak? Sebab tu kita bila orang tak sayang, tak silap jadi silap, tak ambil jadi ambil. Kita dendam. Ada dendam kan? Siang malam
bangun tengah malam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bermunajat padamu, aku mengadu, aku merayu, ya Allah. Tolong kau tunjukkan kuasamu untuk membuktikan bahawa aku tak bersalah, aku tak ambil barang ni. Tolong, ya Allah. Kau saja yang tahu apa sebenarnya yang berlaku. Kau yang nampak apa yang tak nampak oleh pandangan mata kami. Tolong, ya Allah, mengadu. Tolong, ya Allah, tunjukkanlah apa yang berlaku sebenarnya, ya Allah. Dendam tu, kerana dendam kita bangun pagi-pagi, waktu manusia tidur, waktu binatang haiwan tidur, kita bangun munajat pada Allah atas dasar didorong oleh rasa dendam untuk nak buktikan kita adalah orang yang benar. Dendam lah tu kan. Kalau tak dendam, bukan senang nak bangun pukul 3 pagi. Senang ke nak bangun pukul 3 pagi? Susah. Orang boleh bangun pukul 3 pagi ni kerana ada tujuan dia. Ada tujuan nak cari redha Allah, nak jadi kekasih Allah, nak dapat tempat di sisi Allah, nak dapat pertolongan Allah. Orang bangun pukul 3 pagi. Sebab orang bangun pukul 3 pagi ni, saya nak ambil kesempatan nak menyelit sikit di situ. Sebenarnya, bagi orang yang kolesterol tinggi, orang yang sakit gout, uric acid tinggi, cara dia apa? Bangun pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, mandi. Lepas mandi, buat sembahyang tahajud. Lepas buat sembahyang tahajud, duduk antara sujud. Baca zikir la ilaha illallah 100 kali. Lepas tu bangun buat sembahyang taubat. Lepas tu duduk. Selepas bagi salam, duduk antara 2 sujud. Kaki lipat gitu kan. Baca zikir la ilaha illallah 100 kali. Mula-mula dia akan rasa kebas kaki. Kebas kaki, duduk macam tu lama-lama, kebas kaki kan. Kebas kaki menunjukkan darah kita, perjalanan darah kita tak betul. Siapa yang duduk macam tu lama-lama, dia kebas, pun menunjukkan perjalanan darah tak betul. Untuk nak pastikan darah kita jalan betul, kita duduk macam tu lama mana pun dia tak kebas. Untuk nak pastikan dia tak kebas, bangun pagi, mandi, buat zikir la ilaha illallah sambil duduk dalam keadaan itu. InsyaAllah orang yang gout akan hilang, kolesterol akan hilang. Boleh? Esok bangun Bagi tahu suami tahu nak bangun. Jangan tiba-tiba bangun suami kita, apa ni? Sejak pergi Kuala Lumpur tengok tanyalah ustaz, balik jadi macam ni. Kan? Ada bagi tahu dia, bang, saya nak bangun pagi esok, bang. Nak buat apa? Saya nak buat sembahyang tahajud untuk menyelesaikan masalah dalam tubuh saya. Oh ya ke? Dia tengok kita. Dulu kita jalan terhincuk-hincuk. Kalau duduk lama sikit nak bangun kena pegang mata. Ada dinding pegang dinding, ada anak pegang anak. Kalau tak ada apa, merangkak. Sebab kebas. Ubat kita dah ada dalam diri kita. Penyakit yang kita bawa masuk tu penyakit. Ubat dah ada. Tapi kita tak pandai nak keluarkan ubat tu untuk jadikan penawar pada kita. Esok bangun pukul 3 pagi. Sulusul lail, kata Allah. Sulusul lail, 1/3 pagi itu ada penawar. Ada ubat. Ada sebab Allah sendiri turun ambil doa orang pada waktu tu. Kalau nak minta Allah cabutkan rasa dendam dalam tubuh, waktu tu paling sesuai. Bangun dongak ke langit. Ya Allah. Pasal apa dongak ke langit? Allah di langit kah? Allah ada di mana-mana. Tapi bila orang tanya Nabi, ya Rasulullah, Allah itu ada di mana? Nabi tunjuk macam tu. Sebab tu bila kita berdoa, kita dongak kata, ya Allah, aku bangun pada waktu pagi macam ni. Minta supaya kau cabutkan perasaan dendam yang mula bertunas dalam hatiku ni. Kalau kita tak minta Tuhan cabut, dia akan bertunas, beranting, berdahan, berdaun, berbunga. Wasak kita. Ya. Saya tahu ni, kalau duduk macam tu, 5 minit dah kebas kaki. Kalau duduk macam ni pun kebas semua. Kebas kaki. Sebab darah kita jalan tak betul. Bila darah jalan tak betul, ibarat longkang di rumah kita. Mula-mula tersumbat. Sikit sebab ada ketul batu di situ, kecil je. Lama-lama dia akan jadi besar. Lama-lama tersumbat. Macam itulah dalam tubuh kita. Bila siapa duduk macam tu, dia kebas mula-mula. Sebab dia nak tembuskan saluran yang tersumbat tu. Lama-lama dia jalan elok. Sebab Nabi kata apa? Aku duduk seperti seorang hamba duduk. Duduk sebagai seorang hamba kepada Allah, dia kena duduk macam tu. Sebab tu bila kita baca doa, duduk dalam keadaan bersila, tu kurang sopan namanya. Allah mengiktiraf duduk antara 2 sujud itu sebagai duduk seorang hamba. Nabi kata, aku duduk sebagai seorang hamba. Bila kita nak minta kepada pencipta, kita kena duduk sebagai hamba.
Kita tak boleh duduk macam tu sebab kebas kaki. Maka kita duduk seperti mana orang biasa bersila. Balik belajar duduk macam tu. Sebab tu orang-orang yang hebat, dia boleh duduk macam tu satu hari tak kebas kaki. Okey, ada soalan lain? Ada soalan? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam. Puan Hamidah Mak Zain. Soalan saya ialah, haruskah kita membantu seseorang itu untuk mencapai cita-citanya bagi membalas dendam? Kita, orang tu nak balas dendam. Dia minta tolong kita. Dia takut tolong kau, boleh tak? Buat apa? Aku nak pukul dia tu. Aku dendam lama dah. Kau tolong bawa kereta. Aku tak boleh bawa kereta. Dia tak boleh bawa kereta. Dia tak pandai bawa kereta. Tapi nak pergi rumah orang tu, minta tolong kawan bawa kereta. Kau boleh bawa kereta, kau tolong bawa aku pergi rumah Minah tu. Aku nak cubit telinga dia. Jawab dia, tidak harus. Kita jangan tolong dia. Tapi kita kena buat apa? Kita bawa dia naik kereta, kita pergi tempat lain. Kita lunturkan semangat dendam dia. Kita kata, kau nak pergi pukul dia buat apa? Ada ke tak pukul? Dia hantar mesej dekat suami I, you tahu dia tulis apa? I nak cakap dengan you pun malu tau. I geram ni, I geram. I buka mesej suami I, yang pergi duk buka tu buat apa? I buka-buka tengok dia hantar mesej kat suami I. I geram tau. I dah cari dia lama dah. Tapi I nak pergi rumah dia, I tak boleh bawa kereta. You tolong. Kita bawa dia kereta, kita jalan. Kita pun lunturkan semangat amarah dia. Kita kata macam ni. Kita pergi balas dendam dia, dapat apa? Kalaupun dapat puas hati. Sebenarnya, itu bukan kepuasan. Kita akan dapat rasa tak puas hati baru. Selepas kita pukul dia, mungkin dia pukul kita balik. Nasib tak baik, kita lebih teruk daripada dia. Tambah dendam kita. Lagi nak marah. Lebih baik kita maafkan dia, kita doa pada Allah supaya Allah lupakan dia. Supaya dia lupakan suami kita. Kau bangun malam, ya Allah, kau lupakanlah ingatan perempuan ni pada suamiku, kerana aku sayang suamiku. Biarlah suamiku hak milik aku seorang sampai bila-bila, ya Allah. Kalau sekiranya dalam pengetahuanmu dia ada orang lain, kau tolong batalkanlah, ya Allah. Lebih mudah daripada kita pergi balas dendam kat dia. Bawa pusing kereta, pergi minum air kacang, ais kacang. Dia pun lupa. Betul jugalah kata kau. Baiklah, aku minta doa dengan Tuhan, minta suamiku tetap kasih sayang daripada aku. Lebih baik daripada aku pergi pukul dia. Nasib baiklah kau ni kawan baik aku. Boleh bantu aku. Begitu. Jangan pergi tolong dia. Ni, kau tolong aku bawa kereta, bawa aku pergi pukul dia. Padan ke kau seorang? Jom kita bawa kawan kita 2 orang lagi. Dia pula pergi cadangan, pergi bawa kawan 2 orang lagi nak pukul dia. Mana mau macam tu? Tak betul. Jangan buat macam tu. Lupakan. InsyaAllah. Kita sambung lagi selepas ni, insyaAllah. Sekian. Kita sambung lagi. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan pergi kepada segmen yang terakhir. Segmen yang terakhir. Mudah-mudahan Allah akan memberkati kita, merahmati kita selama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Baik. Berbalik kepada apa yang kita bincang sebelum rehat tadi. Kita sepatutnya kena bertindak bijak bila berdepan dengan orang yang sedang dipengaruhi oleh perasaan dendam ni. Kita kena bertindak bijak. Tak kiralah. Sebagai isteri, dia kena tundukkan perasaan amarah suami dia. Suami kita kadang-kadang balik nak marah tau. Tambah-tambah kita isteri kepada polis ni, dia orang pegang senjata. Kita kena bijak untuk nak lenturkan sifat amarah dia. Dia balik marah-marah. Kenapa ni bang? Aku geramlah budak ni. Aku kalau boleh aku nak ni. Bang, jangan macam tu bang. Duduk bang. Apa salahnya kalau kita tukar marah tu dengan sifat memaafkan dia? Tak rugi bang kita maafkan orang salah ni. Tak rugi bang kita maafkan orang yang buat bagi kita marah ni. Kita bagi motivasi kat situ. Kalau kita berjaya, insya-Allah, sebenarnya itulah kejayaan.
Tapi kita di rumah ni kadang-kadang kita tambah. Suami kita balik marah. Apa ni bang? Ni budak ni. Lah, abang payah-payah sangat. Abang bawa geng 2-3 orang, pukul je. Kita pula pergi. Banyak macam tu pun ada. Yang tu yang tak baik tu. Jangan ikut jalan tu. Kita kalau nak jadi orang baik, kita sentiasa menjadi penganjur kepada kebaikan. Jangan menjadi penganjur kepada jalan-jalan yang tak baik. Seronok tu jadi orang baik ni. Kita tenang. Kita bila boleh menenangkan orang, kita lagi tenang. Bila kita boleh membakar semangat amarah orang tu pergi marah orang, kita ingat boleh tenang ke? Kita pun takut jadi apa-apa lagi. Jangan buat macam tu. Allahu Akbar. Ada soalan? Mana soalan? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Nama saya Nur Amalina Samad. Okay. Soalan saya, apakah kesan yang dirasai oleh orang yang berjaya membalas dendam? Bagus soalan ni. Terima kasih. Apakah kesan yang dirasai oleh orang yang berjaya membalas dendam? Dia berjaya untuk nak membalas dendam. Dia pergi pukul orang tu. Patah tangan orang tu. Dia balik. Ingat dia seronok ke? Dia tengok orang tu masuk hospital macam ni. Dia pun pergi tengok. Ya Allah, kesiannya. Apa yang aku buat ni? Dia kesian pula. Kan? Nasib tak baik, mati orang tu. Kita pergi tengok masa orang mandikan jenazah dia kan. Kita pun tengok, ya Allah, kesiannya dia. Kerana perbuatan aku dia mati. Ya Allah. Kita akan dimakan oleh rasa bersalah pula. Rasa bersalah. Tidur tak boleh. Jumpa orang ramai tak nak. Duduk diam. Kurung diri. Sebab rasa bersalah. Kita jangan fikir apabila kita berjaya membalas dendam itu, kita akan dapat kepuasan. Tak. Syaitan sahaja yang bersifat berpuas hati atas dendam yang dia dapat balas. Syaitan saja. Kalau manusia yang beriman, dia akan menyesal. Kalau masih ada iman dalam diri dia, dia akan menyesal. Tapi kalau iman sudah tidak ada dalam diri dia, bila dia berjaya membalas dendam, dia kata, puas hati aku. Yes. Dia kata, yes, dia buat macam tu. Itu dia telah dirasuk oleh syaitan. Kalau dia masih beriman, dia akan bersalah, dia akan rasa bersalah, dia menyesal, dia rasa takut pada Allah. Jangan. Saya banyak melihat orang yang berjaya membalas dendam berada dalam keadaan merana sampai mati. Duduk kurung diri, tak nak campur orang. Perasaan rasa bersalah menghantui kehidupan dia. Memakan diri dia. Tambah-tambah lagi dalam rumah tangga. Kadang-kadang suami dendam dekat isteri dia. Dia buat kat isteri dia macam-macam. Kadang-kadang isteri dendam kat suami dia. Buat suami dia macam-macam. Bila suami dia dah meninggal, menyesal. Bang, saya minta maaf bang. Saya santau abang. Dia santau suami dia. Pernah dengar isteri santau suami? Tak pernah dengar? Tak pernah tengok? Harap-harap tidak ada yang buat macam tu. Harap-harap tidak ada yang buat macam tu. Tapi ada yang buat macam tu. Saya sebagai orang yang, sebagai perawat, saya sentiasa berdepan dengan orang macam tu. Ustaz, boleh tak buat bagi suami saya jadi bodoh? Pasal apa nak bagi jadi bodoh? Saya tak tahanlah dengan dia. Tak tahan dengan dia, suruh buat jadi bodoh. Lagi susah jaga orang bodoh. Kan? Lagi susah. Jadi bodoh lagi susah. Lepas tu datang pula, Ustaz, boleh tak bagi dia cerdik balik? Cerdik pula. Sat bodoh, sat cerdik. Sekejap bodoh, sekejap cerdik. Mana mau macam tu? Bukan. Tak kena cara tu. Itu didorong oleh perasaan dendam. Perasaan dendam ni kalau boleh, masa kita tengah marah tu, nak bagi mati semua. Kita seorang yang hidup dalam dunia ni. Orang lain semua mati. Tak betul. Benda tu dia datang sepintas lalu. Kalau kita berjaya tolak, tangkis, buang dia, dia tak hinggap dalam tubuh kita, dalam diri kita, selamat kita insya-Allah. Buang. Kita berazam insya-Allah melalui kuliah yang pendek ni, kita balik nanti kita insya-Allah bangun tengah malam ni kita buang, ya Allah, kau buanglah sifat dendam. Rupanya aku tak tenang selama ni, aku simpan sifat dendam. Sebab tak tenang. Tak tenang. Dia tengok orang senang, dia tak senang. Dia tengok orang lawa, dia tak senang. Dia tengok orang kaya, dia tak senang. Sebab itulah. Patutnya bila tengok orang kaya, seronoknya tengok dia ni, ya Allah, dia tukar kereta baru pula. Seronoknya dia, bahagianya dia. Kita tumpang seronok. Ni orang tukar kereta baru, kita jadi susah.
Orang tukar lansir baru, kita jadi payah. Semua susah, sakit sepanjang. Kan? Dia ni tukar lansir baru pula. Bulan lepas lain. Ish ah. Tak pasal-pasal kan? Ish ah. Susahlah kita. Orang cat rumah baru kita susah. Semua susah. Sakit sepanjang. Cuba kita ambil sifat positifnya. Tu cantiknya rumah dia, kita pergi jumpa dia. Habis berapa modal ni cat rumah ni? Tak banyak, dalam 500. Ya ke? Ingatkan 1000. Kalau 500 kita pun rasa-rasa mampu tu. Kita buat juga macam dia. Tu yang menyebabkan kita umur panjang, hidup kita jadi tenang. Orang tenang ni umur panjang. Orang yang tak tenang ni umur pendek sebab dia sesak nafas cepat kena stroke, cepat kena jantung attack. Jangan. Sebab itulah saya nak bagi tahu, saya nak pesan pada diri saya, kepada semua orang di dalam studio dan di luar sana. Dalam pengalaman saya, dalam sejuta orang manusia, 80% daripada sejuta dia ada sifat dendam dalam diri dia, dia bawa sampai mati. Dia mati dengan dendam yang tak terbalas. Kita kalau boleh, biarlah benda tu kita kuburkan, hapuskan sebelum kita mati. Kita bertobat, lapangkan dada. Kalau nak tahu, kita dah buang benda-benda tu, bila kita semayang kita jadi khusyuk. Ibadat kita jadi manis. Tangan kita jadi ringan untuk sedekah. Ni nak sedekah tu jadi kedekut. Nak sedekah jadi kedekut, sedangkan ganjaran tu besar tu. Nak semayang jadi malas, sedangkan itu kalau tinggal berdosa. Nak puasa tu malas, sedangkan puasa itu boleh menyebabkan hilangnya penyakit. Nak bangun tengah malam itu malas sebab walaupun bangun tengah malam itu boleh menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Tak boleh buat. Benda yang baik semua tak boleh buat. Benda yang tak baik semua boleh buat. Nak pergi berjalan rumah orang, nak mengata orang, boleh merangkak pergi, naik kursi roda pergi. Nak pergi ngata orang ya. Suruh anak, tolong tolak mak pergi rumah makcik. Apa mak? Nak pergi mengata orang sikit. Nak pergi mengata orang. Boleh naik kursi roda tu boleh pergi mengata ke orang. Sedangkan kita bangun semayang ni bukan kena modal pun. Ada kaki, ada tangan, masuk bilik air, main semayang, tak boleh buat. InsyaAllah sebagai kesimpulan kepada apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu kesan dendam. Kesan dendam kepada kehidupan manusia amatlah buruk. Amat berbahaya dan sangat-sangat merugikan. Jangan ada walaupun sebesar biji zarah dendam dalam tubuh kita. Nak buang dia, saya dah beritahu tadi. Cara nak buang dia. Kalau ada orang sayang nak buang sifat dendam, bermakna bersedialah untuk menerima musibah-musibah dalam kehidupan kita. Pasti akan datang musibah, lambat dengan cepat, kalau kita simpan sifat-sifat dendam dalam tubuh kita. Ya. Saya harap semua boleh faham dan semua berikrar insya-Allah dalam hati kita akan kita balik buat perubahan, ya. Datang jauh ni, Johor, balik tak ada apa-apa rugilah. InsyaAllah kita berazam, ya Allah berikanlah kekuatan dan azam kepada kami untuk melaksanakan perubahan ni. Ya, mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Buka mata
Allah, terangilah hidupku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya, tanpa rahmatmu aku hilang. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku. Tak berdaya